saya yang pertama, dan saya pernah meninggalkan what you call pembelajaran dekat Saito ni semenjak PKP ni. Dan mungkin ramai yang tak berapa nak mengenali saya. Mungkin seperti mana tadi Tuan Zahar sendiri cakap untuk kenalkan diri sedikit tentang berkaitan dengan saya. Mungkin kalau first inspection orang pertama melihat saya tu mungkin ada sedikit keraguan. Betul ke Tuan Sufian? Tu mana-mana pun orang akan bercakap tentang saya lah. Okey, saya ni sekarang ni berpangkat DSP lah. DSP, Deputy Superintendent Polis, sebagai jawatannya adalah DSP Perjawatan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, iaitu di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Okey. Dan mungkin saya akan share sedikit untuk makluman Datuk dan tuan-tuan. Saya ni bermula join polis ni PDRM 200 seat, iaitu dengan intake last batch bagi cadet inspector, cadet ASP ketika itu, dengan graduate from degree masa tu. So masa 200 seat nak masuk cadet ASP a degree, and then inspector adalah dengan kelulusan STPM dan diploma, dan bagi anggota ketika itu SPM lah. Okey, so sedikit background saya. Mungkin saya ada background 2 years sebagai pegawai penyiasat di IPD Kota Baru selama 2 tahun. Kemudian saya apply to join Special Branch, and then 8 tahun saya join Special Branch. Saya pernah buat cosign bagi Special Branch ni. Kalau PDRM glamour lah dengan E itu cosign bagi Special Branch. Saya pernah join Special Branch E3 more pada penyiasatan risikan ancaman luar, iaitu di Pahang selama 4 years. And then saya join E2, iaitu risikan berkaitan dengan sosial, agama dan pelampau di Taiping, IPD Taiping. And then saya bertukar lagi jadi head Special Branch at Kuala Kangsar District di Perak selama 1 years. And then situ the nice experience for me to handle PRK Kuala Kangsar, very tough masa tu. Datin Mastura ketika itu bertanding yang memenangi. Then after tu saya apply to quit to from Special Branch, join the new department, iaitu pencegahan jenayah, JPJKK lah dalam term dia, Jabatan Pencegahan Jenayah. Different, before ni saya more pada siasatan, and then saya masuk risikan, dan now pencegahan. So sangat berbeza. So pencegahan saya join di Bukit Aman dah 3 tahun. Tu serba sedikit lah background saya, Datuk dan tuan-tuan. Pengalaman tak banyak, baru hampir 15 tahun dalam Police Force. Dan macam mana saya boleh muncul di Saito ni adalah saya ditawarkan untuk mengajar, kongsi ilmu. For me is kongsi ilmu dan share ilmu pada semua student. Almost student dekat Saito is adalah daripada orang kata sektor yang dah bekerja. Majority of course police force, ada juga JPJ, ada dalam from army, and then ada private yang saya pernah mengajar is adalah agensi pengawal keselamatan.
agensi pengawal keselamatan, and then ada lembaga air, dan ada juga student freshie yang from baru lepasan SPM. Okay, itu berkaitan dengan background saya, and then pengalaman saya, and then barulah macam mana saya boleh join Saito. So for today, apa yang diminta oleh pihak Datuk dan tuan-tuan, mungkin saya pun first pengenalan untuk menceritakan sedikitlah pendidikan formal dan laluan kenaikan pangkat dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, iaitu enforcement law lah. Okey, saya dari skop ni adalah saya ada list out 5 skop kecil apa yang saya nak share. Kenapa pentingnya pendidikan formal? Apabila kita ada pendidikan, kita akan membuka laluan kenaikan pangkat, dalam kita punya career lah, ataupun penguatkuasaan undang-undang. Saya pun tak tahu lagi audien ni adakah almostnya from dah dalam bidang penguatkuasaan ataupun yang masih mencari pekerjaan. So kalau yang mencari pekerjaan mungkin betul-betul minat dalam penguatkuasaan bidang, saya rasa it's the platform yang terbaik untuk nak dapat di mana nak dapat ilmu berkaitan dengan enforcement law, penguatkuasaan undang-undang. Okey, saya sentuh dulu subtopik yang pertama, iaitu memperkasakan dan memantapkan kerjaya sebagai penguatkuasa. Okay, the term is penguatkuasa adalah jangan orang akan set mind penguatkuasa is polis. They are wrong, sebab di Malaysia ni kalau kita tengok sangat banyak enforcement law berkaitan dengan penguatkuasaan. Of course lah, agensi utama iaitu PDRM yang lead everything tentang penyiasatan. Kemudian kita masih ada immigration yang melibatkan tentang kemasukan, keluar dan berkaitan dengan pendatang asing dan sebagainya. Kita ada custom, penguatkuasaan berkaitan dengan produk-produk barang-barang yang masuk ke Malaysia, sama ada pelbagai pintu masuk itu produk. Kita ada pelabuhan, kita ada airport dan sebagainya. Dan JPJ, penguatkuasaan trafik, tentang jalan raya dari segi pemilikan lesen, permit dan sebagainya, dan begitu juga dengan SPRM. Dia salah satu what you call penguatkuasaan beruniform. Okey, selain pada beruniform, kita ada juga agensi penguatkuasaan yang bukan beruniform. Sebagai contoh di sini saya boleh bagi AADK. AADK yang diketuai oleh Datuk Zul sekarang, itu PDRM, daripada from PDRM, itu pun penguatkuasaan tentang macam mana nak membimbing, nak guide penagih-penagih Tegal ni untuk kembali dan tidak mengulangi perbuatan mereka. Itu is penguatkuasaan. Kemudian kita ada juga orang selalu tertinggal, agensi penguatkuasaan agensi penguatkuasaan keselamatan. Kita panggil Pak Gad, bahasa luar kita kata agensi guard force ni. So sangat banyak agensi di Malaysia ni ditumbuh bagaikan cendawan yang terlampau banyak, tetapi cetek ilmu dia. Itu yang sepatutnya kenapa nanti kita akan sentuh the subtopik. And then kita juga ada bahawa JPJKK tetap handle is polis pelancong. And polis pelancong satu term, dan polis bantuan. Polis bantuan dalam PDRM punya rekod, polis bantuan keseluruhan di seluruh Malaysia ada hampir 300 agensi yang mempunyai polis bantuan. Polis bantuan ni dia merupakan satu pasukan penguatkuasaan juga, cuma dia punya skop ataupun dia punya cordon is dia punya area hanya merangkumi dia punya company sebagai airport,
Kemudian PNB, Pemodalan Nasional Berhad, dia menjaga aset-aset PNB, and then dia menjaga penguasaan lalu lintas dalam kawasan building PNB, keselamatan akses bangunan dan sebagainya. Orang panggil penguasaan. Okey, itu mungkin background saya nak menceritakan apakah yang dimaksudkan dengan penguasaan undang-undang. Sebab orang akan cakap penguasaan undang-undang, polis. Wrong. Polis ada main agensi, tapi masih banyak lagi agensi. Okay, the next kita mungkin boleh sentuh juga macam mana kita nak mantapkan seseorang. Kita bahasakan diri kita ni, kita anggap kita the joint is penguatkuasa undang-undang, termasuklah saya sebagai datuk sendiri pun memang from PDRM. Macam mana kita nak memantapkan kerjaya, of course lah di zaman dan ketika ini, zaman saya masuk pun, walaupun saya masuk baru 15 tahun lepas, tapi saya tak didedahkan knowledge about sebagai seorang penguatkuasa undang-undang. Saya hanya didedahkan pengenalan undang-undang. Dalam PDRM kita hanya menekankan undang-undang yang utama, iaitu kanun keseksaan, iaitu Penal Code. Kita akan belajar apa definisi rogol, definisi bunuh, definisi curi, dan apa dia punya sekiranya orang tu membunuh, apa section yang kita boleh sabitkan seseorang tersebut dalam melakukan kesalahan membunuh. Itu yang basic yang diajar dalam penguatkuasaan undang-undang. Tapi sekarang kalau kita tidak belajar something advance yang ditawarkan oleh Saito, banyak syllabus nanti saya akan sentuh sedikit. Dan Saito ni yang the best is dia punya lecturer almostnya adalah background yang sedang dalam industri tersebut. Contoh mungkin saya boleh bagi, before ni saya mengajar di Saito, saya boleh share the real situation or real case yang saya pernah handle, and then saya akan relate dengan the ilmu. So ilmu yang secara ilmiah, teori, saya dapat menjelaskan lebih detail dan lebih mudah pelajar-pelajar ni memahami. This yang memang sangat tepat penguatkuasaan undang-undang law enforcement yang ditawarkan oleh Saito. Okey, macam mana dengan pentingnya peningkatan ilmu ni, macam saya cakap tadi, mula saya masuk polis, saya hanya ada dalam otak adalah undang-undang. Bayangkan dalam otak saya ni dengan section kanun keseksaan ada 500 section, 500, so kita kena ingat kita masuk saja dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Ketika itu saya sebagai pegawai penyiasat jenayah, saya dapat report daripada pengadu, dan saya terpaksa apa masalah dia dan apa jenayah yang telah berlaku ke atas mangsa tersebut. So saya kena mengingati dan saya perlu decide, dan of course lah dalam kehidupan ni kita tak boleh sombong, kena bertanya pada orang yang lebih senior. Yang penting pangkat is pangkat dalam proses kita punya dalam pelaksanaan tugas, tetapi jangan malu sesekali kita rujuk pada orang yang bawah, yang lebih senior dan berpengalaman. Tapi kita kena ingat the term now, orang-orang yang berpengalaman pun still masih melakukan kesalahan. Antaranya term yang di Kota Baru selalu guna sebuah skala, maksudnya selalu yang dibuat, tetapi benda tu tidak mengikuti, tidak selari dengan teori yang kita belajar di situ. Itu yang saya nampak perbezaan yang ada di situ. Okey, dengan penguasaan kita menguasai ilmu, of course lah dia akan meningkatkan tahap keyakinan
diri kita sebagai penguatkuasa. Mungkin saya banyak sentuh, contoh adalah polis. Okey, mungkin saya keluar pada kepompong polis, kita ambil sebagai guard, iaitu agensi penguatkuasa swasta di luar. Contoh, kita tinggal di sebuah apartmen ataupun kondo. Guard tu adalah yang dilantik oleh agensi penguatkuasa tadi. Dia ditugaskan dan diamanahkan untuk menjaga keselamatan. Term keselamatan tersebut termasuklah kompaun kawasan kondo tersebut. Kondo tu termasuklah aset-aset itu building kondo tersebut. Kemudian berkaitan dengan resident yang keluar masuk ke bangunan, to make sure the whole keseluruhan resident dekat kondo tu berasa keadaan selamat. This is penguatkuasaan. Kemudian tentang aset-aset resident, almostnya of course berkaitan dengan kenderaan, sebab ini ada new environment di metropolitan Kuala Lumpur sekarang. Almostnya rakyat Malaysia ni duduk rumah di kondo. Of course lah, aset-aset kita di bawah, dan kita akses nak keluar tu semuanya adalah penguatkuasaan undang-undang yang dibuat oleh guard di bawah. Itu yang dimaksudkan. Guard sendiri pun dia ada dia punya peraturan-peraturan untuk memastikan apa action dia boleh ambil. Macam mana dia pun kena tahu apa kuasa dia nak check IC. Yes, sekarang ni agensi penguatkuasaan almostnya kita ni kerajaan punya dasar, kita benarkan Nepal, warga negara Nepal jadi guard, tapi dia kena tahu di mana limitation dia, dia punya kuasa untuk membuat penguatkuasaan. Dia nak tahan, you nak come, nak jumpa siapa, nak akses building, bangunan kondo ni untuk datang ke rumah, what's unit, tingkat berapa, level berapa. Itu is penguatkuasaan. Okay, so saya rasa benda ni walaupun rakyat Malaysia almostnya tak berapa mencuburi bidang penguatkuasaan, agensi penguatkuasaan yang saya cakap tadi tu, tapi dia masih adalah memerlukan ilmu pengetahuan berkaitan tentang pelaksanaan tugas dia. Okey, jadi mungkin saya nak mencerita seterusnya subtopik, iaitu kepentingan dan keutamaan meningkatkan akademik untuk membolehkan seseorang tu menjadi seseorang officer penguatkuasaan yang efisien, cekap dan amanah. Okay, now okay, macam mana saya nak relate kan dengan kita punya diri berkaitan dengan saya nak jadi, saya jadikan contoh diri saya, macam mana saya nak jadikan diri saya seorang officer penguatkuasaan yang cekap, efisien dan amanah. Kalau berpandukan pada basic training awal saya dengan PDRM hari itu, saya tak not blame, still memang tough training dengan join PDRM, but mungkin saya kena ada sikap ingin tahu dan ingin belajar. Ini yang sangat penting bagi kita sekarang. Sekarang ni dunia sangat mencabar. Sekiranya kita hanya nak menjadi sebagai officer penguatkuasaan undang-undang yang biasa, tapi kalau you nak bangunkan kerjaya, saya kena tambah ilmu. Ya, kita memang kata alah benda ni senang je, kacang je, orang curi buka curi. No, yes, itu orang kata sebagai officer yang ikut apa yang ada atas buku. Why not kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita tentang penguatkuasaan undang-undang, kita akan dipandang lebih tinggi di mata what you call boss itu akan nampak, oh officer mungkin Sufian ni, oh baguslah, dia ada inisiatif, dia ada alternatif, dia challenge what orang kata. Okay, macam mana nak dapat maklumat ni? Orang lama kata super skala kita hanya buat serbuan, tapi mungkin saya boleh advise
selain pada sebelum before kita buat serbuan untuk mendapatkan barang rampasan ataupun tangkapan, mungkin saya akan mengakses melalui investigation melalui teknologi sekarang. Saya boleh menggunakan kepakaran now macam mana nak detect suspek tersebut berada di rumah atau tidak. Of course saya akan boleh buka banyak sekarang. Orang akan buka IG, I boleh access dia punya location, I boleh buka TikTok ID dia, and then saya boleh buka dia punya Facebook dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kita perlu belajar. Kalau kita nak mengharapkan benda biasa, okey, saya nak pergi buat tangkapan lah, ada tak ada suspek kita belum tahu, so kita masih menggunakan kaedah lama. Kalau kaedah lama dalam siasatan, kita ada buat intipan, kita ada buat dia memerlukan tenaga manusia. Intipan yang lama, mungkin saya kena stay dekat rumah suspek tu, membuat intipan selama 4 hari 5 hari baru saya boleh mendapat gerak-geri. Oh, suspek waktu subuh lampu akan terbuka di bilik tingkat atas. Kemudian dalam pukul 9 pagi dia akan keluar dia akan beli nasi lemak di hadapan rumah. This is orang kata investigation normal yang kita buat, masih buat, tapi why not kita menambah ilmu dengan subjek-subjek yang diajar oleh Saito ni. Kita boleh buat different dan kita boleh double confirm yang manual punya investigation. Okay, itu yang nak disentuh. Apabila ilmu kita ni dah di tahap orang kata ialah menuntut ilmu tak akan penuh. Kita sentiasa menuntut ilmu ni, orang kata kalau dalam maaf Datuk kita kata sampai ke liang lahat, maksudnya sampai ke kubur, maksud sampai ke mati kita kena menuntut ilmu. Tak ada siapa yang pandai, tak ada siapa yang tak pandai. Selagi kita nak pada diri kita mencari ilmu, menambah ilmu, di situlah orang kata di situ ada kemauan, misi kita yang boleh apply benda tu. Okay, now apabila saya dah improve dengan myself berkaitan dengan penguatkuasa tadi, saya ada basic course, saya ada advanced skill yang saya ambil from Saito tentang enforcement law, and then saya apply dekat saya punya job dalam kerja seharian saya. Of course lah, dia akan memberi peningkatan image yang tinggi, high expectation from my boss. Kalau ada satu-satu case, of course dia kata okay, call Sufian to handle this case. This yang kita bukan bodek, tapi kita melaksanakan tanggungjawab. Kita kena ingat, bila kita dilantik sebagai penguatkuasa, tak kiralah level officer ataupun rank file ataupun agensi-agensi lain pun sama saja, walaupun kita kata di guard di bawah, tapi dia telah dilantik dan diamanahkan untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang. So tak kira di mana label, tak semestinya memiliki ilmu ni hanya dibagi officer. No, this is wrong, sangat-sangat salah, dan orang suka skupkan pemikiran yang mengatakan officer is wrong. Sepatutnya kita yang di bawah ni, saya tak kata saya dah di atas, saya masih banyak lagi kekosongan untuk saya mencari apa lagi kekosongan yang perlu saya dapat ilmu untuk menambah, dan sehingga saya boleh membangunkan karier saya. Mungkin saya, of course kita dalam penguatkuasaan mungkin naik pangkat, and then kita diberi tanggungjawab handle case ataupun pegang satu unit ataupun department. Itu dia yang orang kata cita-cita, setiap orang ada cita-cita. So okay, apa yang saya nampak bila kita dengan memiliki ilmu level akademik sedemikian, okay, term sekarang ni di mana kita nak dapat? Ya, term di mana? So saya join PDRM hanya degree economics, tapi saya menjalankan siasatan tanpa ilmu berkaitan penguatkuasaan undang-undang. So saya terpaksa menggunakan kebijaksanaan ataupun common sense sahaja. Kalau ikut orang kata logik akal,
Kalau ini, of course ini result dia. Kalau result dia begini, ini hukuman dia. Ini common sense yang saya dapat belajar. Tapi kita sekarang ni dengan dunia hari ni, saya sangat menyerulah. Bagi saya banyak anak buah saya dah banyak saya advise untuk belajar, untuk especially ambil law enforcement dekat Saito. Dan saya salah seorang tengah pengajar di Saito sebelum PKP sebelum ni. Saya nampak apabila kelebihan Saito menawarkan law enforcement kepada termasuk anak buah saya pun ada di Saito, sangat, orang kata dalam bahasa pasar bombastik. Anak buah saya mula membuka minda dan dia mula berfikir di luar kotak. Oh, maksudnya dia kata, tuan, sebelum ni saya ingat kalau kes begini hanya tindakan begini, they're wrong. So bila dia dah masuk dalam bidang pendidikan, dia memiliki law enforcement, dia lebih terbuka dan dia lebih ada skill, dia ada knowledge, dia ada kemahiran berkaitan dengan siasatan. Sebenarnya siasatan ni, kalau kita ikut peredaran zaman hari ni, IT lah yang paling penting. Okey, saya banyak share dengan student-student saya sebelum ni kes sebenar. Kes sebenar yang saya alami, sama ada saya ada bidang dalam penyiasatan kes penyiasatan dan saya ada risikan. Dan saya ni banyak mengajar berkaitan risikan. Risikan ni agak risikan dijalankan before kejadian itu berlaku ataupun selepas kejadian itu berlaku. So berkaitan risikan ni almost lah PDRM ni banyak menggunakan teknologi. Teknologi ni perlu di-share. Tapi dia ada limitation yang kita boleh dedahkan setakat mana, sehingga kan janganlah kita ialah kita penjawat awam, kita akan terikat dengan akta rahsia rasmi dan sebagainya. So di mana yang boleh saya share, saya akan mengajar student-student saya ni, if situation you saya mungkin nak cerita ni, saya rasa masuk kelas lebih saya boleh bagi detail, tapi maaf ya Datuk, sebab saya kena ada limit sedikit nak share berkaitan dengan risikan ni. So tapi apa yang saya nak jelaskan, kalaulah kita mengikuti ilmu-ilmu risikan, saya tengok dekat Saito ni dalam bidang law enforcement banyak yang kita mengajar, of course lah, teknik-teknik siasatan, teknik-teknik risikan, teknik penulisan report. Ini memang saya tukar-kanting 15 tahun yang lalu. Kemudian pengurusan kreatif, kita ada belajar teknik-teknik penulisan soal siasat, and then kita masukkan sains forensik, kemudian ada masuk jenayah seksual, kemudian crime and social, and then selain the basic yang kita yang diberi adalah management, HR, and then finance, itu, dan kita lepas pada basic IT lah. So apa yang saya nampak, bila kita belajar dengan semua syllabus yang di bawah law enforcement ni, yang nice sekali, saya suka the subjek student saya yang bagi feedback pada saya, dia orang paling suka adalah teknik soal siasat, teknik siasatan dan teknik penulisan report. Ya, kalau sekarang kalau kita tengok penulisan report, jangan kita kata PDRM sahaja yang ada. Kita kena tengok agensi penguatkuasaan lain pun ada teknik penulisan report. Katalah saya ni sebagai manager ataupun supervisor bagi agensi penguatkuasa swasta yang biasa, guard lah orang kata bahasa pasar, guard. Sekiranya berlaku, tiba-tibalah kondo yang saya tinggal ni ada satu kecurian. Kereta boleh hilang, berlaku di dalam kompaun kondo tingkat 7 sebagai contoh. Tingkat 7 punya parking, macam mana kereta boleh hilang? Boleh lost daripada situ. So saya sebagai head di situ, saya of course akan menjalankan siasatan. Siapa on duty hari tu,
apa yang berlaku, saya perlu dapatkan statement-statement awal daripada saya punya staff, iaitu guard-guard di bawah. Mana rekod keluar masuk, mana you punya responsibility berkaitan dengan tanggungjawab you check atau tidak, orang yang masuk tu dia nak ke mana, adakah benda ni dibuat ataupun tidak. Kemudian documentation, ada buat catatan atau tidak. Kemudian CCTV on atau tidak. Ini safety yang perlu saya buat. Tak, itu a verbal statement yang diberi. Of course lah, saya sebagai penyelia head dekat guard di sini, of course lah saya kena ada buat penulisan report. Penulisan report ni untuk hantar pada saya punya HQ. Saya kena menceritakan satu HQ apa yang berlaku, adakah kelalaian saya punya staff ataupun kelemahan sistem keselamatan yang ada di kondo, ataupun kekurangan ataupun kekangan undang-undang yang ada tentang agensi pengawal keselamatan. Mungkin guard tu, kita nampak orang Nepal, dia minta IC, kita kata no, you tak boleh pegang IC, who are you? And then kita akan argue, awak siapa nak tengok IC dia? So wrong. Kita tahu yang untuk memiliki atau memeriksa kad pengenalan ni bukan semua orang boleh. Polis of course lah boleh. Agensi pengawal keselamatan ni selalu kita advise dalam undang-undang ataupun peraturan, kita akan minta lesen ataupun lain-lain dokumen, tapi ada maklumat diri. Tapi dia tak berhak untuk memegang. Pegang untuk rekod boleh. Maksudnya saya pegang and then you pergi and then balik dan pick up. Tapi setakat ni JPJ saya rasa no issue lah berkaitan dengan pemegang lesen kita tinggal dekat guard post. So berbalik pada cerita awal tadi, macam mana saya nak tulis report? Adakah penulisan report saya tadi kesalahan daripada saya punya staff, anak buah, ataupun kelemahan undang-undang, ataupun kelemahan sistem keselamatan yang ada di kondo tersebut. Ini yang saya dapat feedback apabila student saya ni, dia kata baru tahu cara nak menulis report. Kalau nak tahu cara lanjut penulisan report ni, kalau cara basicnya kita ada 12 subtopik 12 subtopik kecil yang perlu kita lengkapkan sehinggalah yang the ending is dia punya siasatan dan result siasatan yang kita akan bentangkan pada bos kita, dan di last ending decision itulah untuk menentukan di mana silap dia. Itu yang feedback yang saya dapat. Selain daripada penulisan report yang diajar di saya itu, yang the nice saya dapat feedback adalah teknik-teknik investigation. Teknik-teknik investigation ni adalah sangat-sangat luas, cuma kita apply tak apply. Almostnya agensi penguatkuasaan di Malaysia termasuk dalam PDRM, kita hanya membuat seperti biasa, tapi wrong. Sepatutnya kita kena ada satu kebijaksanaan. Kalau kita officer, ini penjenayah, officer atau penguatkuasaan kena lebih bijak pada penjenayah. Macam mana nak dapat bijak tu? Of course lah dengan mendapatkan ilmu. Because sebab bila saya mengajar, saya ada melihat tenaga-tenaga pengajar lain pada saya tu, termasuk sifu saya pun ada di sini, Datuk, banyak guide, banyak memberi bimbingan macam mana kita nak memberi penyampaian, teknik penyampaian yang lebih menarik pada student sehingga boleh student memahami dan dia boleh mendapat ilmu dan dia apply dalam maksudnya penugasan harian. Itu yang saya nampak the nice law enforcement, dan saya juga difahamkan, dan dalam pengetahuan saya memang di Malaysia ni the first university yang tawarkan law enforcement of course lah Saito. Walaupun sekarang ada banyaklah universiti lain yang tawarkan, tetapi satu-satu the title, if orang kata untuk melihat what quality ilmu, satu-satu universiti tu dia tengok berapa lama, berapa panjang yang dia pernah tawar, berapa banyak graduate yang dia keluarkan daripada sesebuah universiti. So almostnya
bagi anggota rank file PDRM yang menyambung pelajaran di Saitu ni, saya melihat diorang membuat target dan dah ramai yang berjaya diorang meningkatkan kerjaya diorang menjadi officer. So macam mana untuk apply officer ni kalau kita dalam bidang kerjaya, saya pula memang buat perjawatan. Jika seseorang tu memiliki education, ada knowledge ataupun skill selain pada kita punya experience, of course lah saya sebagai officer, saya akan memandang high expectation terhadap saya punya anak buah tadi. So saya akan memberi peluang, saya akan advise dia untuk memajukan kerjaya, and then saya akan menerangkan macam mana peluang untuk memajukan kerjaya. Dalam masa terdekat ni pun kita PDRM kita ada intake nanti KPSL, iaitu daripada rank file yang akan dapat pegawai dalam masa terdekat ni. So almostnya daripada yang memiliki law enforcement pada saya itulah. So saya sangat rasa bersyukur dan rasa bangga dengan orang kata diri anak buah ni, student ni, diorang mempunyai semangat yang kental untuk improve dia punya level. So sangat good. And then bagi saya lah sebagai seorang pengajar, saya yakin Datuk sendiri pun dengan tuan-tuan pun mungkin rasa satu kepuasan when kita menyampaikan, kita share ilmu dan student memperoleh ilmu dan dia orang dapat apply dan dia dapat meningkatkan dia punya pembangunan kerjaya. So dalam agensi, kalau saya sentuh tadi dalam PDRM, saya juga ada dalam JPJKK ni, jabatan yang saya handle sekarang, kita handle polis bantuan. Sama juga dalam polis bantuan kalau nak naik pangkat, JPJKK juga yang akan run temuduga bagi anggota-anggota yang menjalankan yang dalam agensi polis bantuan seperti di BSN, PMB, JCOB dan masih banyak lagi. Sekarang yang masih apply TRX ada PMB 118. So benda ni yang kita ajar dan almost yang naik pangkat daripada agensi luar ni, polis bantuan ni adalah daripada rank file yang setelah melanjutkan pelajaran take knowledge and then dapat skill dan dengan experience dia orang yang ada dan dia orang apply dan dia orang dilihat dan untuk pembangunan kerjaya dia orang. Okay, saya rasa dekat sejam juga bercakap. Okey, saya rasa itu saja yang setakat hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin saya boleh pass dulu session ataupun the next session ada question yang kat sini mungkin nak dibuka oleh saya. Saya serah balik pada Tuan Zahar mungkin untuk lead balik mungkin mana-mana bakal student ataupun student yang nak bertanyakan sebarang kemusykilan. Terima kasih Tuan Sofian. Satu pencerahan yang sangat menarik dan meluas tentang penguatkuasaan undang-undang dan juga perundangan. Tapi sebelum kita menerima sebarang soalan daripada peserta-peserta, saya sendiri kena bertanya dengan Tuan Sofian ni. Satu, sekali imbas tengok macam artis Datuk Fazli tau. Okey. Yang kedua tadi Tuan Sofian kata Tuan Sofian lah punya kerjaya tu daripada bidang siasatan, pergi risikan, pergi pencegahan dan kemudian pergi dalam admin penjawatan kan. Tetapi kalau tengok karakter Tuan Sofian ni seorang yang begitu lemah lembut, soft spoken kan. Macam mana nak mematikan perception orang, terutamanya Tuan Sofian banyak orang-orang yang orang kata direct report pada Tuan Sofian. Jadi takkanlah orang ni akan marah aku kot. Muka dia relax je. So macam mana cabaran tu Tuan? Cuba share sikit. Okey, saya cerita apa yang alami oleh diri saya lah. Okey, memang kalau
Tuan Saha sendiri dengan Datuk memang pernah jumpa saya face to face. Memang orang kata betul ke polis? Soalan pertama, betul ke polis? Dah nampak muda, tapi sebenarnya tak muda, dah kategori 40 lebih dah. So itu satu. Keduanya tentang tadi Tuan Saha ada cakap berkaitan dengan perwatakan. Sebenarnya dalam siasatan ni, perwatakan dia tak orang kata siasatan dalam ni kena nampak muka pecah rumah, muka kena garang, kena jadi kaki pukul. No, wrong. Apa yang saya buat, saya dalam kes saya, dalam sepanjang kerjaya saya dalam sebagai pegawai penyiasat di Kota Baru, saya ada 437 kes yang saya buka kertas siasatan. Saya ada 5 kes 302 dan semua kes tu dituduh. Macam mana saya handle tu adalah itulah knowledge yang kita perlu sekarang, Tuan Saha. Kita kena ada skill. Sekarang bukan zaman nak pukul, suruh mengaku, tuduh. No. Sekarang is psikologi. Kita kena ada knowledge. Kita ada knowledge macam mana kita nak handle a suspect. Tak semesti nak kena tengking, nak kena pukul dan sebagainya. Apa yang saya apply dalam pengalaman saya banyak lebih kepada psikologi. Orang kata kita reverse psychology, saya guna pendekatan family. Kalau tanya isteri, tanya anak-anak, and then tanya mak ayah, siapa-siapa sahaja pun, kalau kita sentuh berkaitan dengan isteri, suami, anak, mak ayah, of course akan mengalir air mata. Saya kebanyakan kes yang saya handle, Tuan Saha dan tuan-tuan, semuanya pengakuan dibuat hanya menggunakan psikologi tanpa sebarang pukul. Maksudnya orang kata dalam soal siasat kena pukul. No. Sekarang zaman yang dah zaman orang kata dah maju dan kita ni kena bijak pada penjenayah sebenarnya. Itu yang saya apply, Tuan Saha. Okey, terima kasih Tuan Sofian. So saya rasa weapon yang pertama adalah knowledge lah, apa yang Tuan Sofian kata tadi kan. Kalau kita pukul pun kita pukul emosi dia orang lah. So untuk pelajar ataupun peserta-peserta yang ingin bertanya, kalau boleh saja buka video dan mikrofon untuk bertanya, unmute, or you boleh drop dalam chat box, tanya apa sajalah, sebab saya sendiri tertarik dengan apa Tuan Sofian bercerita ni. Terlampau banyak pengalaman ni, macam Tuan Sofian kata lah, kalau ada masa yang panjang kita buat face to face, kita duduk santai-santai dengan peserta-peserta, terutama pelajar-pelajar, bukan saja progression dalam bidang kepolisian tadi tu, tapi buat kuasaan yang sangat meluas tadi tu. Seronok dengar tadi cerita tu. Jadi Tuan Sofian dah berada di Kota Baru, di Kuantan, di Taiping, Kuala Kangsar. Jadi sini kemungkinan sampai pension ke atau belum tahu lagi? Saya dengar ura-ura tu akan berjalan tu, tapi kalau hopefully kalau tanya saya biar Bukit Aman lah. Saya dapat share banyak ilmu sebab HQ ni dia kita banyak bagi talk di bawah. Macam saya sekarang buat pencegahan jenayah, saya banyak handle buat je suksis. Macam mana nak buat pencegahan jenayah, Core Cadet Polis, kemudian polis bantuan, polis pelancong, unit rondaan bermotosikal, MPV, semua tu under JPJKK. Banyak apa yang saya nampak, kita sebenarnya kalau knowledge ni, kita kena bantu anak-anak buah di bawah ni, dia orang frontliner di hadapan, kita kena membantu meningkatkan dia orang knowledge. Kalau dia orang tak ada knowledge dan kita tak support, saya rasa dia orang tak akan ke mana. Kalau saya duduk Bukit Aman, saya rasa saya masih dapat membantu. Kalau saya turun ke distrik contingent, limitation bagi saya nak share ilmu tu agak terhad lah. Terhad pada distrik saja kan? Yes. Saya tertarik yang satu tadi Tuan Sofian kata, Tuan Sofian suka membantu pengetahuan dan pengalaman. Ya. Kalau sukses tu yang saya tahu hanya dibuka kepada universiti awam. Tak ada ke peluang-peluang untuk universiti swasta macam kami itu untuk menubuhkan sukses? Kerana ramai pelajar-pelajar kami yang berminat sebenarnya tu dalam bidang sukses tu.
Ada cara tak Tuan Sofian yang boleh bantu kami? Benda ni kena bawa kepada pengetahuan Datuk Pengarah lah. Untuk makluman Tuan Saha, bukan kalau Saito Hajat sedemikian, bukan kolej swasta yang pertama lah yang berhajat. Banyak dah kolej yang cuba masuk, tapi dia banyak term lah yang kita melihat dari segi impact kewangan, kemudian establish the university tersebut, and then kena ada agak proposal yang agak tough. So sekarang ni belum ada lagi IPTS yang ada sukses, dan apa yang kita advise pada kolej swasta ni, mungkin peringkat awal kita ada wujudkan Persatuan Pencegahan Jenayah ataupun kita wujud satu kelab yang berkaitan berunsurkan pencegahan jenayah ni. Mungkin dari situ diasuh dan dipupuk, dan baru kita boleh angkat the proposal lah. Kita tak tahu, dia sukses ni agak subjektif, dia depend pada bos hari ni lah. Kalau bos ke depan kita tak tahu. Okey, faham tu. Jadi secara tak langsung tak adalah pintu tu tertutup, ada peluang lah untuk kami ajukan. Kita dah ada beberapa kelab yang berkaitan, dan mungkin ini satu orang kata peluang untuk Saito melihat lah kalau ada peluang tu. Saya bacakan soalan ni Tuan Sofian, banyak ke mereka dah boleh bertanya ni saya baca kejap ya. Baik. Okey, soalan pertama daripada Tambuk Resources, daripada ni adik Wan Nur Ashifa nak tanya, kalau kerja di Bukit Aman berbanding IPD, daerah mana lagi kerja paling banyak? Maksudnya kesibukan di Bukit Aman ni adakah melampau? Okey, dia dua-dua sibuk Tuan Saha, dan untuk Wan Nur Ashifa Nadia ni dua-dua sibuk. Kesibukan dia different. Bila saya sebagai pegawai penyiasat di ground, saya sibuk untuk handle kes, untuk menyelesaikan kes. Saya frontliner ketika itu untuk menyelesaikan masalah pengadu-pengadu ni. Itu kesibukan yang saya rasa tahap gaban lah orang bahasa pasar. Tapi bila saya masuk, saya pernah bertugas di kontijen, iaitu kontijen Pahang 4 tahun. Bila masuk ke peringkat kontijen, kalau Police Force ni dia of course lah ground, distrik, daerah, kontijen dan Bukit Aman HQ. Kalau di peringkat kontijen, kita sibuk more pada paperwork dan report rumusan kontijen. So apa advice kontijen kepada, contoh saya duduk Kuantan di kontijen Pahang, dan kita tengok peningkatan mendadak kes jenayah di daerah Kuantan. Apa analisis dan apa assessment kita, dapatan kita terhadap kenapa meningkat, kenapa time period itu saja meningkat, dan time hanya pukul 9 pagi hingga pukul 11 pagi saja jenayah. So agak skop dia agak, kita kena bijak. Dia orang di Bukit kontijen ni kena ada teknik penulisan report sebenarnya. Dia kena bijak membuat analisis. Keduanya, apabila saya masuk Bukit Aman, dia perbezaan. Saya rasa saya ni more pada top management. Bila jadi macam ni, saya kena memikirkan, sebab tu kalau nak masuk ke HQ ni, kita kena ada basic experience di ground. Dan apa yang dasar kita buat, kajian yang kita buat, keputusan di sini, kita kena memikirkan yang di bawah. Jangan kita buat aturan ataupun dasar baru tapi sebenarnya menyusahkan anak buah di bawah. Itu yang berbeza. Dan untuk makluman yang tanya soalan tadi, saya duduk Bukit Aman ni, saya rasa saya sakit otak. Saya kena perak otak macam mana saya nak menghadap top every day. Saya kena menghadap Datuk Pengarah. Saya punya level saja ada 7 Datuk. Macam mana saya nak bentang paper, kita kena ada skill management di situ. Itu Cik Saha. Terima kasih Tuan Sofian. Jangan adik takut pula sakit otak itu. Tuan Sofian saja beri andaian tu. Dia pandai tu. Dia nak lari tu daripada topik tu. Okey. Okey, ada dua soalan ni saya jawabkan. Adik Hakim tanya Kolej Saito ni swasta ke? Ya, Kolej Saito ni adalah institusi pengajian tinggi swasta berdaftar di bawah pengajian tinggi Kementerian.
Muhammad Ijlal ada mengatakan, salam Tuan Sofian, saya merupakan ex-student Tuan. Dia ex-student Tuan Sofian ni. Ya. Saya tertarik bila Tuan sebut reverse psychology. Saya tu boleh berikan lebih pendedahan kepada student-student saya tu. Salute. I rasa kita ambil dia punya cadangan tu, walaupun kita pun ada cover sebenarnya, tapi mungkin tak secara mendalam lah. Ada Betul. lagi satu soalan daripada Nur Asnida. Tuan, saya nak tanya, dia kata ni wakil kawan dia lah, okey lah tu. Untuk pengambilan polis, kalau fizikal kena perfect ke? Jika gigi dia berlubang dan tambah gigi, boleh ke dia lulus ujian fizikal? Bukan patah gigi, tapi gigi tampal aja. Okey. Ya, ini okeylah. Saya nak jawab dalam bidang pengambilan, unit pengambilan. Tapi saya pun kena rujuk pengambilan. Ya, kita tahu walaupun dalam PDRM ni dia nak perfect. Macam saya sendiri pun tangan bengkok sikit tak boleh, and then macam lah term dia check everything. Ya, kita faham benda ni subjektif. Balik pokok pangkal saya rasa dia kata gigi tu ditampal. Saya rasa kalau saya sebagai in charge ataupun Ritu buat temuluga, saya rasa no issue lah. Janji dia fizikal, sebab polis ni bukan dia nak dia pentingkan kesegakan sebenarnya. Bila you dalam nak join police force, kita ni dipandang oleh mata masyarakat. Masyarakat akan nampak apa saja gerak-geri, walaupun kita di luar pada penugasan. Macam saya sekarang tak pakai uniform, tapi orang tahu kita policeman, orang ataupun police officer, orang akan expect dia ni dia serba boleh. Kalau tolak ke depan untuk bercakap, untuk handle kes apa-apa tiba bergaduhan tepi jalan walaupun dalam bukan tugas, mungkin dari segi di surau dan sebagainya, benda tu yang orang expect. Sebab tu dia mementingkan kesegakan dan gaya tu sebenarnya. Gaya tu dia agak, tapi kalau dia tanya gigi ni agak subjektif. Saya rasa waktu kalau tanya cara kawan ni, saya rasa cover-cover lah sikit, insyaAllah boleh dapat tu. Okey, terima kasih Tuan Sofian. Banyak soalan sebenarnya ni. Saya laju sikit lah sebab nanti kesian lah Tuan Sofian lama. Yang mana boleh jawab, saya jawab. Macam adik Hakim tanya, adakah bila tamat pengajian kolej ini terus diserap bekerja? Kalau dengan kolaborasi kami dengan pihak swasta, peluang tu lebih cerah teruslah untuk bekerja dengan pihak swasta, tetapi untuk agensi kerajaan masih lagi memerlukan adik-adik masuk dalam form SPA 9 tu. Tetapi orang kata lebih mudah jika adik dah ada bidang pengajian atau bidang akademik yang berkaitan dengan tu tadi, penguasaan. Adik Nur Ashifa tanya, polis ni kerja ada punch card ke? Kerja punch card. Okey, polis kerja tak ada punch card, sebab bila masuk saja polis ni dia bekerja 24 jam sehari, 365 setahun, dan ada kata balai polis tu akan tutup bila kiamat saja. Dah takut dah adik Nur Syifa dah. Okey, Tuan Petrus bertanya, Tuan Sofian, sekarang polis bantuan, sekarang Encik Petrus ni dia polis bantuan. Selepas pengajian nanti, boleh ke saya apply ke PDRM? Saya dah berumur dah ni, dia kata. Terima kasih Tuan. Okey, untuk kalau nak masuk ke PDRM ni, kalau berumur yalah saya kena cek dasar, sebab dia setiap tahun ada berubah. Dia tengok pada statistik yang apply sebenarnya, tapi setakat ni kita masih memegang pada umur 28 ke bawah masuk inspektor. Tapi untuk anggota ke bawah ni, saya rasa yang bertanya tadi Petrus ni mungkin boleh hubung balik nanti dengan saya, mungkin melalui nanti sekejap kita sharekan macam mana nak berhubung, untuk saya share lebih detail. Dan kalau Cik Petrus nak tahu sekarang, boleh type dekat laman web, cuba type pengambilan PDRM. Dekat situ dia ada list out syarat-syarat yang di ni. Tapi macam tadi Tuan Saha cakap tadi, okey, sebenarnya satu advantage kalau seseorang student ataupun orang luar yang ada law enforcement, dia satu advantage sebab PDRM sekarang ni kita cuma pegang siapa ada degree masuk inspektor, siapa ada STPM, ada diploma
masuk bagi STP sekejap, SPM ya, untuk anggota. So masuk sekarang kita ada intake cadet sergeant, STP dengan diploma dia masuk sergeant, terus 3 calit, and then dia akan buat pembantu pegawai penyiasat, penolong pegawai penyiasat, dan kalau SPM dia ambil masuk constable biasa. Tapi kalau sekarang ni kita cuma pegang title diploma, masuk cadet sergeant. Kalau degree kita masuk inspector. Tapi kalau bahagian pengambilan, kalau tengok seseorang tu ada law enforcement, of course lah kita akan highlight yang first, sebab dia memang itu bidang dia. Dan ini ada bidang, saya tu pun dah tawar 10 tahun, so satu bidang of course akan, ini rezeki Allah yang tetapkan. Tapi saya rasa kalau orang yang duduk bahagian pengambilan ni tak pilih, rugilah. Orang tu dah tahu tentang siasatan, tahu risikan dan sebagainya, tapi tak ambil, so agak merugikan. Okey, terima kasih Tuan Sofian. Soalan makin banyak masuk ni. Panas. Okey, adik Hidayah ni tanya, berapa lama masa yang diambil untuk kita naik satu peringkat atau pangkat dalam bidang ni? Dan boleh ke dalam satu masa kita ambil 3 cabang terus? Contohnya macam penjenayah keselamatan official dalam satu masa. Dia nak belajar 3 sekali ataupun dalam pangkat tu 3 sekali kot. Itu saya tak faham dia lah. Tapi dia nak tahu berapa lama peringkat kenaikan satu pangkat tu dalam bidang tu. Okey, kalau kita dalam anggota, level anggota ni, Remfal, kenaikan pangkat ni dia secara automatik, cukup tahun, time base dia akan naik. Constable naik Lance Corporal. Kemudian Lance Corporal dia akan ke Corporal. Corporal nak ke Sergeant, SM dan Sub Inspector tu dia melalui interview lah. Okey, sebenarnya interview ni macam saya banyak membantu anak buah saya. Bila anak buah kita dah menunjukkan sikap komitmen integriti yang tinggi, why not kita bagi pemangkuan kita membantu, sebelah kaki dia pergi interview dah confirm dapat. So bagi kategori yang di officer, ini subjektif, tak ada Remfal, subjektif di atas pada kita, diri kita. Kalau kita nak jadi seorang pegawai penguatkuasa yang efisien, yang cekap, yang orang kata high expectation oleh bos, cepatlah kita nak pangkat. Kita bukan konsep bodek, tapi kita show kita punya attitude. Dengan integriti yang kita tu pamerkan, of course rezeki tak ke mana. Tapi kalau kita kata aku ni hanya nak duit gaji saja, kerja pun halal balai je, janji dapat siap, so yang tu kena tepuk dada, tanya diri sendirilah. Itu Tuan Sarah. Okey, terima kasih Tuan Sofian. Ni ada 2 soalan saya gabungkan. Adik Mimi tanya dia sangat-sangat minat dengan PDRM tapi tak cukup tinggi, dah banyak usaha nak tinggi, tak tinggi juga. Itu soalan pertama. Dan adik Fatihah pula kata kalau Gabon nak apply polis boleh ke? Tapi saya ada diploma law enforcement tapi rabun sedikit. Kalau berapa rabun peratus yang diterima? Okey, ini memang kalau ikut syarat utama ni nampaknya gagal lah. Tapi macam ni lah, jangan rasa down. Kerja Tuhan yang jadikan kita tinggi, rendah, rabun, tak rabun, kisah ada siapa yang minta. Tapi sekiranya masih berminat dengan ada skill, knowledge yang dah ada, tak semestinya kita join Foley Post. Masih banyak agensi penguatkuasaan dan dengan memiliki sijil tu sebenarnya bagi saya lah untuk pembangunan kerjaya masih banyak. Mungkin polis ni agak straight, mungkin kita masuk poli bantuan, kita boleh masuk agensi penguatkuasa, agensi swasta ni, kita boleh masuk AADK dan sebagainya. Yang itu tu terpaksa Google kena research sedikit, dia punya syarat-syarat kemasukan tu berbeza. Okey, terima kasih Tuan Sofian. Ini soalan daripada adik Noraida. Saya ada soalan seperti berikut. Adakah result SPM seperti SPM, diploma, degree dan lain-lain akan mempengaruhi seseorang itu dalam pengambilan PDRM dan proses kenaikan pangkat? Saya gabung dengan satu soalan lagi ni pun lebih kurang juga. Saya suka dengan PDRM, saya masuk dengan keputusan SPM saja. Boleh ke? Okey. Jangan risau, tadi yang bertanya tu sebenarnya kalau dia dah join police force dengan anggota tapi dengan dia ambil peluang belajar ilmu di situ, mungkin dia dapat degree ataupun diploma law enforcement di situ, dengan dia ada tu untuk dia boleh mohon KPSL untuk mohon jadi officer, inspector
inspector, dan di peringkat tu kita dah tak tengok lagi dah nak tengok SPM dia gagal ini ke gagal mat ke kepujian ke, no, kita dah tak tengok, tapi kita tengok dia punya yang education semasa. Selain kalau dia baru nak masuk polis, of course kita akan tengok SPM, sekurang-kurangnya bahasa Melayu tu kepujian lah. Okey, terima kasih Tuan Sofian. Ini soalan yang sangat menarik ni Tuan Sofian. Ya, ya. Tuan, saya nak tanya, contoh suatu hari nanti ada beberapa inspektor polis nak buka kertas siasatan Nurin Jazlin, ni adik yang meninggal yang dicolik dulu tu, yang kes tak selesai. Jika berjaya selesai dan heboh satu Malaysia, kejayaan dapat tangkap penyelayan berkenaan, adakah inspektor polis itu dinaikkan pangkat? Okey. ini okey, kalau kira kejayaan, kalau dalam PDRM Datuk masih ada dalam ni, saya Datuk pun tahu Malaysia PDRM ni adalah yang the best di Malaysia, top di dunia lah, masih top 10. So penyiasatan kita dalam PDRM ni masih tahap penyelesaian kita masih tinggi. So kalau dia nak highlight satu kes ni, saya rasa ialah Nurin Jazlin punya arwah ni, kes dia agak di-highlight oleh media. So kalau nak khusus pada seseorang, saya rasa ramai yang boleh diberi peluang naik pangkat. Tapi benda ni subjektif kalau saya nak jawab. Saya pun bukannya ketua polis negara dan saya bukannya siapa pun, tapi dia sebenarnya kalau katalah saya dapat menyelesaikan kes tu di masa hadapan, dan of course lah top level ni akan melihat macam mana officer ni menjalankan siasatan, what alternatif yang diguna. So expectation bos ada kita ni dah tinggi dengan ilmu yang kita ada. So masa tu kita kata kita dah belajar, kita dapatkan skill, knowledge from site tu dan sebagainya. Itu yang saya nampak lah. Terima kasih Tuan Sofian. Pada dasarnya kita jalankan kerja kita dengan terbaik, dan kalau reward tu semua akan datang dengan sendirinya lah kalau kita berprestasi kan. Ada lagi soalan terlalu banyak Tuan. Saya cuba gabungkan 2-3 soalan lah. Assalamualaikum Tuan, tak ada experience, tak ada kerja dalam bidang ni, ambil kos ijazah penguatkuasaan undang-undang, pekerjaan masih boleh dapat ke Tuan? Nombor 1. Nombor 2, masuk JPJ kalau rabun boleh ke? Nombor 3, kalau pakai spek atau badan sedikit berat, fizikal tak berapa cantik, boleh masuk kerja bahagian pejabat ke? Okey. Dia okey, macam ni berbeza. Itulah saya nak cakap berkaitan fizikal ni agak subjektif. Mana-mana agensi penguatkuasaan ni yang under kerajaan, BPJ ke dan sebagainya, PDRM dan sebagainya, dia orang mementingkan fizikal dia. Tapi ialah janganlah bagi seseorang, kalau yang bertanya tadi pun, katalah tiba-tiba kita ada rabun ataupun kita lebih berat, okey, benda ni orang kata masih banyak lagi agensi. Saya rasa okey, sebagai contoh kita PBT sendiri pun sekarang masih ada agensi. Kita tengok di BKL. Di BKL sendiri pun dia ada penguatkuasaan trafik dia, penguatkuasaan lesen dia, dia ada macam-macam penguatkuasaan. Jangan terikat dan minda kita ni sebab saya yakin yang bertanya tadi ni dia minat tentang ilmu. Ya, minat polis pasal, tapi disebabkan limitation about tentang syarat fizikal tu, mungkin dia boleh bidang, dia masih boleh luahkan, dia curahkan ke hobi dia tu dengan